أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, Jurutan Kuasa Masjid Qaryah Kampung Sawah, Songgala, para asatizah, para hadirin, hadirat, jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaannya, nikmat kehidupan, nikmat keafiatan, nikmat ketenangan, kelepangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Mudah-mudahan kita semua terus mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan solat kita serta doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita berniat i'tikaf, mudah-mudahan akan diganjari dengan pahala yang setimpal. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang merupakan perkara penting untuk kita beramal. Dengan ilmu kita beramal, dengan ilmu kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beramal, maka dia merupakan ataupun menjadi bekalan kita sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan yang lalu kita telah pun memperkatakan tentang beberapa kata-kata para sahabat. Antaranya ialah kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekalan, maka seolah-olah ia mengharungi lautan tanpa bahtera. Bekalan yang dimaksudkan di sini ialah bekalan yang kita perolehi sewaktu Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nikmat hidup. Bekalan yang sepatutnya kita cari ialah amal soleh dan perkara yang berharga sebelum kita mati. Yang sepatutnya kita usahakan ialah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kita, serta sedekah jariah. Ini merupakan 3 perkara yang bermanfaat, yang merupakan 3 bekalan penting yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita sediakan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh. Jadi untuk memperolehi semuanya ini perlukan ilmu. Jadi dalam kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini,
mengingatkan kepada kita bahawa kita perlu memperlengkapkan diri kita dengan bekalan sebelum kita masuk ke alam barzah. Perumpamaan yang diberikan seumpama kita mengharungi lautan tanpa bahtera. Duduk di laut tanpa ada perahu, bahtera, kapal dan sebagainya, menyebabkan kita akan tenggelam, mati kelemasan. Jadi itulah perumpamaan. Perumpamaan yang diberikan mereka yang bertemu Allah tanpa sebarang bekalan, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk sedekah jariah, dalam bentuk anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, dan ilmu yang bermanfaat. Dan perkara ini sesuai dengan satu sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil ghaus. Maknanya ialah mayat di dalam kubur ataupun mayat di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang meminta-minta pertolongan. Jadi inilah perumpamaan manusia yang mati tanpa memiliki bekalan yang cukup. Dia seumpama orang yang tenggelam, yang terkapai-kapai minta pertolongan. Ini merupakan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Baihaqi. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran tentang sebaik-baik bekalan selain daripada apa yang kita nyatakan tadi, ialah bekalan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud, dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi pesan takwa ni jadi rukun dalam khutbah. Setiap minggu kita dipesan oleh khatib Jumaat agar kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sentiasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mengerjakan segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala bentuk tegah larang Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ketakwaan. Bahkan pakaian kita pun digalakkan kita untuk memakai pakaian-pakaian yang mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara hidup kita pun kita kena bawa kehidupan yang mendorong kita untuk kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pakai kopiah itu akan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, maka itulah yang terbaik untuk kita. Kalau pakai jubah itu bukan setakat dia merupakan sunnah. Kalau itulah pakaian yang mendekatkan kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pakaian yang terbaik untuk kita. Walaupun ada orang kata sama je, pakai kepiah tak pakai kepiah, ya sama, tapi berbeza pada niat kita. Kalaulah dengan kepiah itu boleh menyelamatkan kita daripada melakukan maksiat, maka itulah lebih baik untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau kita pakai kepiah, pergi ke pasaraya rasa malu, nak cakap dengan cakap yang tak senonoh, malu sebab kita sedang pakai pakaian yang mendorong kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau tak ada apa-apa kesan, tak ada apa nilai, tak ada apa nilainya, pakailah apa pun tapi tak ada mendorong kita untuk melakukan takwa kepada Allah, maka tak ada apa-apa nilai. Ini bergantung kepada niat. Tapi kebiasaannya, pada uruf dan adatnya, pakaian-pakaian yang kita fahami seperti jubah, seperti kupiah, seperti serban, itu merupakan pakaian-pakaian yang mendorong kita untuk kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, takut untuk melakukan kemungkaran, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Wa libasut taqwa khairul lakum. Pakaian takwa merupakan pakaian yang sebaik-baiknya untuk kamu. Bila kita pakaikan diri kita dengan pakaian takwa, pastinya fikiran kita pun dijaga, dipandu oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fikir yang baik-baik, nampak benda-benda yang jahat, yang mungkar, rasa benci, rasa nak dijauhi. Bagaimana hati orang yang bertakwa dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nak melakukan apa-apa perbuatan dipandu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nak melangkah, nak mengambil apa-apa tindakan, semuanya berpandu wahyu ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ni hebat orang yang bertakwa. Kerana itulah penting takwa dalam kehidupan. Dia merupakan sebaik-baik pakaian, dia merupakan sebaik-baik bekalan bagi kita. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, perkara yang keempat dalam buku ini akan menjelaskan tentang ketinggian ataupun nilai iman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Memetik riwayat dari Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syamlawi, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Umar, faqal law kanat al-biharu midada wasyajaru iqlama lama hasartuha, faqala sifli hasanati Abi Bakar, faqala Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Maknanya, kemukakan ataupun gambarkan kepada aku tentang kebaikan Umar. Kalau Jibril menjawab dalam nak menjelaskan tentang kebaikan Umar ini, andai kata lautan menjadi pen ataupun tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, nescaya aku tak akan mampu menghitungnya. Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya, sekarang gambarkan kepada aku, bagi tahu kepada aku, kemukakan kepada aku tentang kebaikan Abu Bakar. Berkata Jibril, Umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar. Jadi apabila buat sedikit takhrij berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi, ada menyatakan bahawa hadis ini merupakan hadis maudhu'. Jadi walaupun begitu, intipati hadis ini menceritakan tentang kelebihan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kelebihan tak ada masalah lah. Jangan kita mencari salah silap ataupun kecacatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang kelebihan, kehebatan sahabat Nabi yang mendapat didikan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatlah. Dan dapat didikan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebat. Imannya hebat, tak macam iman kita. Hebat sahabat-sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang riwayatkan tentang fadilat dan keutamaan para sahabat besar seperti Khulafa ar-Rasyidun yang 4 dan beberapa sahabat yang lain. Boleh kita rujuk kitab-kitab lain ni lah. Jadi sangat baik untuk kita fahami bahawa mafhum dan maksud hadis yang telah kita nyatakan tadi lebih membawa makna yang melampau-lampau lah, disebut sebagai mubalaghah, hebat. Nak ceritakan tentang kehebatan, kelebihan sahabat Nabi yang mendapat didikan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hendaklah maklum bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak mengenepikan perkara-perkara dunia. Namun dia juga mesti sentiasa ambil berat tentang untung nasibnya di hari akhirat kelak, agar dia dapat menikmati kebahagiaan dunia sebenar. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah perkara yang bawa kebaikan untuk akhirat kamu. Fima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk akhirat kamu, wala tansa, dan jangan kamu lupa tentang bahagian kamu di dunia. Cari akhirat. Yang menjadi tumpuan ataupun matlamat adalah akhirat. Dunia tempat untuk mencari bekalan. Mana pun dunia ni penting lah. Sebab kalau kita tak melakukan kebaikan, tak cari bekalan yang baik di dunia, maka kita tidak akan dapat syurga. Jadi penting dunia. Kerana di dunia ni untuk dapat tekad kita ke akhirat untuk beroleh syurga. Dunia kena cari, tapi kena harungi kehidupan dunia mengikut acuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak menikmati kebaikan ataupun keseronokan dunia ini, mestilah kena ada mata benda dunia. Jadi ini sesuai dengan kata Umar Al-Khattab, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bis salihil a'mal." Maknanya keluhuran dunia dapat dicapai dengan harta, sedangkan keluhuran akhirat dapat dicapai dengan amal soleh. Alam dunia ni siapa yang ada harta dapatlah menikmati nikmat-nikmat dunia. Ada orang yang tak ada harta, yang kita katakan banyak, tak dapatlah nak menikmati naik kenderaan besar-besar. Nak beli kereta baru tak mampu. Tak dapatlah nak menikmati sedapnya naik kereta baru. Boleh merasa naik kereta second hand je lah. Itu nikmat dunia. Tapi dia bukanlah matlamat. Tapi untuk dapat nikmat itu kena ada mata benda dunia. Dan kena ingat, mata benda dunia ni itulah ujian besar bagi manusia untuk dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia ni dihiasi dengan hubbus syahawat, suka kepada syahwat, suka melayani kehendak-kehendak hawa, syahwat. Minan nisa, daripada kalangan wanita, wal banin, anak pinak, wal qanatiril muqantar, harta benda yang melimpah ruah daripada jenis emas, wal fiddah, dan perak, wal khayl, kenderaan, kuda, dan lain-lain. Jadi inilah merupakan ujian dunia. Itu merupakan kesenangan, keseronokan, kemewahan dunia yang banyak manusia tertipu. Jadi untuk dapat dunia kena ada benda tu, tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati. Takut kita akan lalai dengan nikmat.
Ada orang lalai dengan nikmat, lalai dengan kekayaan, lalai dengan kesenangan, lalai dengan kesihatan, lalai dengan bagai perkara. Dengan hobi pun kita lalai. Walaupun Allah tak bagi kekayaan, tapi kita lalai dengan perkara-perkara yang lain. Cukup kita lalai dengan hobi kita. Bagai-bagai hobi kan. Bela burung pun hobi kan. Bela ikan, mancing, bagai-bagai hobi. Cukup dengan benda-benda yang simple sebegitu, kita boleh lalai daripada ingat Allah. Sepatutnya kita salat di awal waktu, tak salat di awal waktu kerana lalai dengan dunia tu tadi. Sikit je. Tak lalai dengan kereta mewah pun, tapi lalai dengan kereta second je pun. Jadi begitulah. Betapa dunia ni, memang kalau nak kesenangan dunia kena dengan harta, nak kemewahan, kesenangan akhirat dengan amal yang soleh. Sebab itulah kita sebutkan sebelum ni, orang yang untung ialah mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan dalam suratul Asr tak cukup dengan itu saja. Kan setakat iman dan amal soleh, tapi kena tambah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya ajak orang kena ada melaksanakan tanggungjawab dakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tanggungjawab dakwah, pesan manusia yang lain kepada kebenaran. Beritahu ni yang betul, ini yang salah, dengan cara yang pelbagai lah. Bukan semestinya ungkapan ataupun cara pendekatan yang saya bagi contoh tadi, dengan berbagai pendekatan untuk bawa orang supaya melaksanakan perkara-perkara yang benar, dan memberi nasihat, berpesan kepada sabar dengan ujian, sabar dengan bala, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian, sakit ujian, sihat pun ujian, senang ujian, susah pun ujian. Ada orang yang diberikan kesusahan kerana mungkin Allah tahu kalau bagi kekayaan, dia sesat dengan kekayaan, dia lalai dengan kekayaan, lantas justru Allah tak bagi dia kaya, Allah bagi dia susah kerana dia lebih dekat dengan Allah sebab dia susah. Ada orang Allah tak bagi dia susah sebab bimbang, takut kesusahan membawa kepada kefakiran, bawa kepada kekufuran. Bagi dia sederhana. Tak bagi kita kaya, takut dia jadi orang yang lebih kedekut. Kita nak, tapi Allah tak bagi apa kita nak. Mungkin yang kita nak itu membawa kecelakaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah kita kena syukur dengan apa yang Allah SWT telah anugerahkan kepada kita. Walaupun dalam masa yang sama kita berusaha untuk meningkatkan kita katakan mutu kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita berusaha ke arah yang baik, tapi ketentuan Allah yang tetapkan kerana itu yang terbaik untuk kita. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, yang kelima, ini juga merupakan asar kata-kata sahabat daripada Uthman radhiyallahu anhu, hammu dunya zulmatun fi qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalb. Maknanya bingung dalam memikir perkara dunia akan menjadikan hati ini gelap. Sedangkan bingung fikir tentang perkara akhirat akan menjadikan hati ini terang. Cuba kita bayang, cuba kita fikirkan betul tak ungkapan ini. Bila kita fikir tentang dunia ni menyebabkan hati kita jadi gelap. Jadi gelap. Tanda kegelapan ni bukan payah pun. Cukup dengan kita fikir sehari tentang dunia, tentang keseronokan hidup,
kita rasa berat untuk datang solat, dan kalau datang pun kita tak khusyuk. Nak hadirkan khusyuk, penghayatan ibadat itu lambat. Sebab apa? Sebab baru tak saat kita berhenti daripada perkara dunia. Patut kena ada step, patutnya kena ada masa sebelum datang ke masjid surau tu, untuk kita datangkan konsentrasi, datangkan ketenangan. Sebab ketenangan ni Allah yang bagi. Ketenangan untuk buangkan dulu perkara dunia, sebab kita nak menghadap Allah, sebab kita nak main masjid, sebab kita nak salat, supaya salat tak terganggu, ya. Bayangkan kalau kita baru je tadi menyelesaikan urusan dunia, terus datang ke masjid. Jadi untuk kita nak balance kan kita punya pemikiran itu, tumpuan tu kena makan masa, kena banyak istighfar, kena banyak zikir, kena banyak baca ayat-ayat untuk hadirkan rasa tenang. Sebab ketenangan ni Allah bagi, kelapangan ni kurniaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang memberikan kelapangan, ketenangan kepada kamu wahai Muhammad? Allah yang lapangkan, Allah yang tenangkan kita. Jadi untuk memperolehi ketenangan ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa boleh bagi tenang? Tak ada siapa yang boleh bagi tenang. Allah yang bagi ketenangan kepada kita. Kita kusut dengan kehidupan, Allah bagi ketenangan. Kekusutan hati itu disebabkan oleh kita tenggelam memikirkan tentang dunia. Fikir dunia akan gelapkan hati. Sebaliknya, tenggelam dalam memikirkan akhirat, dia akan memberi cahaya dan sinar kepada hati kita. Hadirin yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Jadi maksud asar yang telah saya sebutkan tadi, yang disebut dalam kitab ini, menurut tinjauan tasawuf, ialah bahawa seseorang pada umumnya akan lupa dan lengah terhadap kepentingan akhirat apabila dia ni terlalu sibukkan diri dia dengan perkara-perkara dunia. Kerana sebab itulah hati dia akan jadi gelap. Melainkan orang itu dalam urusan keduniaan ini semata-mata untuk kepentingan akhirat dengan hati yang ikhlas. Dia fikir juga tentang dunia, tapi dia buat urusan dunia itu ada matlamat yang besar untuk hari akhirat. Jadi nak bagi hati itu terang dalam keadaan fikir hal dunia, tapi hati dia terang. Sebab apa? Sebab ada disangkutkan dengan akhirat. Maknanya ada link. Dia tak ada untuk terhenti untuk kepentingan diri, terhenti untuk kepentingan anak, terhenti untuk kepentingan isteri dan keturunan. Cari harta tadi, dia terhenti setakat tu. Habis ni kita nak bagi anak bini kita makan, setakat tu lah. Nak bagi anak kita senang, besok kita mati, setakat tu ya. Dia tak sampai jauh ke tahap mencapai redha Allah. Tak sampai jauh untuk berinfak, tak sampai jauh untuk menyumbangkan sedikit bahagian untuk agama daripada hasil pencarian rezeki. Jadilah kalau rezeki itu dicari, sibuk dengan dunia tetapi dikaitkan dengan akhirat, maka tetap hatinya akan menjadi terang. Antara contoh yang boleh kita sebutkan di sini ialah Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan. Jadi itu antara tokoh-tokoh yang kaya raya, tapi kekayaan yang dia miliki itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Islam. Pakar sains dan teknologi yang guna kepakaran dia untuk menjunjung tinggi agama Islam, seperti sahabat Salman Al-Farisi yang pakar dalam strategi peperangan. Sebaliknya, orang yang menyibukkan dirinya untuk memikirkan hal ehwal akhirat akan menyebabkan hatinya terang benderang, sehingga dengan mudah dia memperoleh hidayah ataupun irsyad, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, menuntun dirinya ke hadrat Tuhannya.
Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua ada kaitan dengan ilmu. Kita masih lagi membincangkan perkara yang bersangkut paut dengan ilmu, kerana ilmu merupakan perkara penting. Ayat yang mula diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran itu sendiri ialah Iqra, baca untuk memperolehi ilmu pengetahuan, kerana dengan ilmu manusia akan beramal dengan amalan yang tepat dan betul. Dengan ilmu manusia akan mendapat keimanan yang sahih, akan dapat meningkatkan ketakwaan, akan mendapat habuan, akan memandu kehidupannya supaya dia berjaya di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib, dia kata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Maknanya bahawa siapa tuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari, dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicari. Ini antara ilmu dan maksiat. Siapa cari ilmu, seolah-olah dia cari syurga. Siapa cari maksiat, seolah-olah dia tempah dan cari neraka. Jadi siapa yang sibuk menyibukkan diri dia untuk tuntut ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu pengetahuan yang mesti diketahui oleh setiap mukallaf, yang wajib fardhu ain sebagai contoh, maka pada hakikatnya dia tu sebenarnya mencari syurga, sedang mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Lah ni kita dengar kuliah, dengar ilmu, dan kita fikirkan, dan balik kita akan cuba laksanakan. Jadi itulah ilmu. Ilmu ni untuk kita laksana. Baca Quran, tengok terjemahan, kaitkan dengan diri kita untuk kita amalkan ayat itu. Tadabbur Al-Quran, fahami makna di sebalik makna lahir. Kita tadabbur Al-Quran dalam arti kata baca Quran seolah-olah Quran itu menyentuh kita, bukan menyentuh peribadi orang lain. Menyentuh kita lah arti kata apa yang nak kita amalkan berpandukan ayat yang kita baca pada hari ini. Contoh kita baca wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Dengan baca ayat tu, jadi apa manfaat untuk kita pada hari ini? Tentunya pada hari ini kita akan jaga masa, jaga waktu, paling tak salat di awal waktu, sebolehnya waktu, melainkan ada sebab-sebab yang menyebabkan kita terpaksa tangguh kepada waktu yang selepas, bukan pada waktu di awal. Kena ada sebab. Kerana waktu cukup penting. Waktu cukup penting. Hari ni nak buat apa? Kerana besok kita akan ditanya dengan waktu ni yang paling takut ni. Ni yang paling takut. Kita ditanya dengan waktu yang kita habiskan. Hari ni 12 jam kita habiskan daripada pagi sampai ke maghrib ni. Benda yang kita buat, apa yang bermanfaat yang kita buat untuk waktu 12 jam ni? Takut-takut tak lepas. Takut-takut banyak melengung, takut-takut banyak berangan, takut-takut banyak tidur, takut-takut banyak buat dosa. Ini semua berkaitan dengan waktu. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, detail besok hisab kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana itulah perlunya kita untuk kita mendampingi majlis-majlis ilmu. Untuk kita belajar formal mungkin payah, payah, kita tak mampu dah. Nak belajar formal kena periksa. Belajar boleh, nak periksa tu malas. Nak mengadap, nak menjawab tu malas. Jadi kita dapat duduk dalam masjid pada waktu ni pun kita rasa cukup syukur dah. Memprogramkan diri kita ni, paksa diri kita ni duduk dalam masjid antara maghrib isyak ni, adalah sikit kita dengar ilmu, kok boleh kita amal. Walaupun benda disampaikan tu sama je, tak tahu mana pun, tapi ada kebaikan
dan motivasi kita untuk kita hadapi kehidupan pada masa-masa hari kehadapan ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap detik waktu yang kita lalui ini semua akan dikira, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ingat pada malam ni sekadar ini perkongsian kita, mudah-mudahan perkongsian pada malam ni ada manfaat untuk diri saya khasnya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika minal marasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.